Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Al-Fadhil Ustaz Azri, mengurusi merangkap Imam 1 Masjid Karya Sunama, Imam 2 Imam Dahlan, para bilal, tuan-tuan siap, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-puan, puan-puan, datuk-datuk, datin, ibu ayah, para ulama dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya ini bukan saya ni dah, kan? Ustaz Rajab, patutnya bukan saya. Jadi dia macam terdosak sikit, kan? Dia tak tukar. Alhamdulillah, berhubung dengan Fadhil Ustaz Azri tadi, menggantikan pada hari ini insya-Allah, Tapi kitab tetap kitab sejarah alam barzah lah, bukan kitab lain lah. Tetap kitab sejarah alam barzah insya-Allah. Masih lagi dalam tajuk berkenaan perihal malakul maut. Masih lagi dalam tajuk perihal berkenaan dengan malakul maut dan pembantu dia. Kita maklum bahawa malakul maut tidak berseorangan, tidak satu dalam mencabut nyawa setiap makhluk. Maknanya dia ada pembantu, dia ada pembantu. Baik, kita buka pada muka surat ke 74, rasa lah, betul tak? 74. Saya ada tanda pada 74, 6 boleh itu, pada perenggan Juwaibir tu. Sambung kat situ lah, pada perenggan Juwaibir. Minggu lepas kita dah dengar cerita bagaimana malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa AS. Cerita tu kisah benar lah. Hadis tu hadis yang sahih, riwayat Muslim. Bagaimana keadaan cerita-cerita bahawa yang mengatakan bahawa malakul maut itu sentiasa memerhatikan manusia. Dalam keadaan macam tu, Nabi Musa AS rasa ada benda yang tak kena. Macam kita, kalau ada orang yang tak kena intai-intai kita, tengok setiap pergerakan kita, kita dicomel. Maka dengan sebab itu, asbabnya ditampar oleh Nabi Musa AS ke atas malakul maut tadi. Tu dah. Cerita tu cerita betul, ada hadis yang menceritakan. Baik, kita sambung kepada perenggan yang seterusnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Juwaibir menuturkan riwayat dari Al-Kalbi bahawa Mujahid pernah mendengar Ibn Abbas mengatakan malakul maut yang mematikan seluruh jiwa telah diberikan kekuasaan atas apa yang ada di bumi, sebagaimana dikuasakan kepada salah seorang di antara kalian apa yang ada di telapak tangannya. Bersama malaikat maut ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Nampak kat sini tuan-tuan, bagaimana keadaan malakul maut yang mematikan seluruh jiwa, tak kira lah apa benda pun, manusia, binatang, jin dan sebagainya, ada dalam perihal malakul maut, seperti mana seseorang itu diberikan kekuasaan atas telapak tangan dia. Maknanya kita kalau ada pistol, kita boleh tembak siapa kita suka hati kita. Atas kekuasaan begitulah, penguasaan malakul maut ni, mana colah manusia menyuruk sekalipun dia akan sampai, mana kita duduk sekalipun akan sampai waktu ajal kita, yang tak apa nak elak lagi dah. Walaupun kita dah berhati-hati dah, tak nak keluar rumah, duduk menggok dalam rumah, takut bawa kereta kan accident, takut keluar kan kena tembak, takut pergi ke mana-mana nanti ada ancaman. Mana kita nyuruk pun tuan-tuan, pasti malakul maut akan datang jemput kita, bawa ruh kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diikuti bersamanya ada lagi dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang keduanya malaikat azab. Jika mewafatkan jiwa yang baik, dia menyerahkannya kepada malaikat rahmat. Koilah, tengok fulan bin fulan ni elok, gagam kan,
ya, elok zikirnya, elok sembahyangnya, elok sedekahnya, maka yang datang cabut kita punya nyawa itu adalah malaikat rahmat. Makna kita dah tahu dah, kalau rahmat confirm lembut, ya, dalam keadaan yang baik, dalam wajahnya yang berseri, walaupun hakikatnya roman malakul maut itu seakan-akan kebiruan, ya. Golap tu kan, golap biru, maknanya garang, tapi dalam keadaan kita amal yang banyak, taklah banyak mana amal, tapi amal tu ikhlas, berterusan, istiqamah, pasti malaikat maut menghantar malaikat rahmat. Kemudian bagi mereka yang mewafatkannya jiwa yang jahat, bagi mereka ni jiwanya, nafsunya terhadap rakus terhadap dunia, maka dia akan menyerahkan kepada malaikat azab yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Maka kita faham kat sini bahawa dua keadaan manusia yang meninggal, dia ada usnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Maka pilih di antara dua, su'ul malaikat azab yang datang, yang muka koreh. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku jaga anfusakum, jiwa-jiwa kalian, wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian. Dia tak, jangan masuk para orang. Allah Ta'ala suruh jaga kita dengan ahli keluarga kita. Jangan kita leka nak jaga dosa orang. Berdakwah, tapi jangan leka dek porak orang, porak kita tu. Kita jangan jaga porak orang. Itu sebab Allah Ta'ala suruh anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Kemudian alaiha malaikatun, ni nak katakan malaikat yang jaga neraka tu, malaikat azab ni. Alaiha malaikatun ghilaw syidad, yang sangat ganih, syidadun, sangat syadid, sangat ketat penguasanya. La ya'sunallah, takkan berpaling daripada perintah Allah. Amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, apa Allah suruh buat, seret tuan-tuan, daripada nak masuk neraka tu malaikat seret kita. Tu dah tuan-tuan, malaikat azab nama dia. Kemudian Abu Al-Muthni Al-Hamsi mengatakan sesungguhnya dunia ini, baik datarannya mahupun pergunungannya, berada di antara dua peha malaikat maut yang ditemani oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Bermakna ibaratnya bahawa malaikat ni kita tak nampak. Kalau kita nampak, nescaya kita akan pengsan. Tak nampak roman malaikat ni. Diibaratkan oleh hadis ni bahawa malaikat maut itu di antara dataran bumi dan pergunungan, ada di antara dua colah pohon malaikat maut. Betapa besar malaikat maut ni. Ibaratnya begitu, yang cerita-cerita lepas ni bahawa disediakan satu bekas, ibaratnya ada satu bekas di hadapan malakul maut. Malakul maut nak capai mana aja boleh dapat, bokeh. Kita ambil bokeh tupperware tu, letak guli dalam, mana guli tu bergerak kita boleh capai. Begitulah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada malakul maut. Mana manusia ada, di situ dia boleh capai, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia mencabut semua nyawa, lalu nyawa-nyawa tersebut diberikan kepada malaikat rahmat, sementara yang lainnya diberikan kepada malaikat azab. Ada setengah jiwa diberikan kepada malaikat rahmat, ada setengah jiwa lagi diberikan kepada malaikat azab. Begitulah kehidupan manusia. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ada di syurga, maka amalannya dengan amalan yang Allah Taala tentukan. Baik, amalan itu adalah diri kita sendiri, jangan kita salahkan Allah Ta'ala. Jangan kita jadi golongan Qadariyah pula, Jabariyah. Jangan kita sorahkan yang baik Allah, yang tak baik pun Allah. Jangan, itu akidah yang salah, akidah yang batil. Kita buruk diri kita, baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala, kena faham betul-betul. Baik, kemudian ditanyakan, jika kematian itu terjadi dalam peperangan sementara pedang itu kecepatannya seperti kilat, bagaimana prosesnya? Ni yang manusia tertanya-tanya, bahawa macam mana malaikat maut ni mencabut nyawa ketika mana peperangan berlaku. Kejap podang sampai ke leher, habislah nyawa. Podang sampai dekat leher, habislah nyawa. Tembak, berapa saatnya meninggal. Macam mana malaikat maut punya proses pencabutan nyawa? Kita tengok ada di cerita kat bawah ni. Dia menjawab, dia hanya cukup memanggilnya, hanya seru sahaja. Ya ruh, dia hanya seru sahaja. Hebat malakul maut ni.
Lalu jiwa-jiwa itu datang kepadanya. Dah siap buku catat diambil yang Allah Taala sediakan nama sekian sampai masa tak perlu pun malakul maut datang. Hanya menyeru sahaja pembantu yang pergi cabut nyawa. Serahkan jiwa kepada malakul maut. Maknanya malakul maut ni ketua bagi malaikat yang mencabut nyawa. Dia tidak bergerak berseorangan. Tu kena faham tu. Zuhair ibn Muhammad meriwayatkan bahawa pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Kalau baca lepas ni, baca mana ada kalimah nida di hadapan ya Rasulullah. Jangan kita sebut ya Rasulullah. Ada silap nanti bahasa Arab kat situ. Ya Rasulullah hurufun nida, mana sahaja yang kita ada kalimah ya di hadapan kita panggil baris fathah belakang dia sebab ada yaun nida. Kecuali pada mamnu' minas saraf. Contohnya ya Umara. Tak boleh sebab Umara bukan bahasa Arab. Ya Fir'auna bukan bahasa Arab. Ada kategori-kategori dia. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Jangan sebut ya Rasulullah. Maknanya tak tepat dari segi dia punya nahwu itu. Tapi tak ada masalah. Itu cuma hanyalah sekadar tambahan sahaja. Huruf nida kita kena ingat bahawa dia kena gunakan huruf yang fathah, baris fathah, nasab. Baik. Ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, malaikat maut itu hanya satu. Zuhair ni kata kepada Nabi, malaikat maut ni satu je, kan? Sementara dua tentera bertemu dari dua arah timur dan barat. Pada saat yang sama di antara dua arah tersebut juga terjadi kerosakan dan kebinasaan. Sahabat tahu yang mana kita tahu nama malaikat, ada 10 yang wajib kita ketahui. Antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Israel adalah nama bagi malakul maut. Tapi dalam hadis mana-mana tuan baca tak akan jumpa nama Israel. Hanya disebutkan malakul maut sahaja. Dalam surah Sajadah ni pun ada, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi, tak sebut Israel. Tapi boleh digunakan nama tersebut, tak ada masalah. Baik. Malakul maut ni tadi ada satu pemahaman sahabat mula-mulanya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa sesungguhnya Allah telah menghimpunkan dunia untuk malaikat maut. Bahkan dia menjadikan dunia itu seperti bekas yang berada di tangan kalian. Lalu apakah akan ada sesuatu yang luput darinya? Ni dia sediakan. Nabi bagi ibarat kepada sahabat, mengatakan bahawa cuba kat depan kalian semua ni ada satu bokeh yang disediakan, lalu mana yang kita nak capai. Contohnya ada benda yang kita letak dalam bokeh tu, mana nak capai setiap sudut, segenap sudut mana tetap akan dapat. Tu dia, tetap akan dapat. Begitulah yang Nabi bergambarkan kepada sahabat. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Shaybah dalam Al-Musannaf menuturkan Abdullah ibn Numair menyampaikan riwayat kepada kami dari Al-Amasi bahawa Khaitamah mengatakan malaikat maut pernah mendatangi Sulaiman ibn Daud, iaitu Nabi Sulaiman AS. Sementara dia memiliki kawan, ada di antara sahabat ni, dia memiliki kawan. Sahabat dekat dalam kalangan Sulaiman ibn Daud ni ada kawan. Sulaiman berkata kepadanya, mengapa engkau mendatangi suatu anggota keluarga? Kawannya malaikat maut lah. Nabi Sulaiman ni paling rapat dengan malaikat maut. Kawannya malaikat maut. Kemudian tanya, kenapa kau ni datang pada satu anggota keluarga, lalu mencabut nyawa mereka semua, sementara engkau membiarkan anggota keluarga lain tanpa dicabut nyawa seorang pun dari mereka. Nabi Sulaiman tanya pada malaikat maut, kenapa kau datang kat keluarga tu? Kenapa dia ni yang mati? Kenapa keluarga satu lagi ni hidup? Jadi malaikat maut pun jawab, aku tidak tahu pun siapa yang telah aku cabut nyawanya, tak sedar. Siapa yang dicabut nyawa tu malaikat tak tahu pun. Kerana aku berada di bawah arash, lalu diberikan kepadaku buku yang di dalamnya tercantum sejumlah nama. Maknanya kita jangan nak mempersoalkan kematian si fulan bin si fulan. Padahal dia muda daidan ni. Apalah dia mati dulu, jangan mempersoalkan. Sebab apa? Sebab bila mana malakut maut naik, tak sampai arash pun, bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada malakul maut satu buku khas, tercantum pelbagai jenis nama. Ada namanya, nama kita pun ada. Nama kita pun ada. Tapi ajal kita ni kena faham, dalam hadis ni ada sebut bahawa ajal kita akan di-renew setiap tahun pada bulan Syaban. Ada nanti cerita, menarik cerita tu.
Kena buatlah surat rayuan kepada Allah Ta'ala, mohon panjangkan umur. Pada Syaban yang akan datang pula renew balik ajal kita. Begitulah ceritanya dalam buku ni, buku Ziarah Alam Barzakh ni. Ada, nanti sampai masa kita baca. Baik. Kemudian dia tak tahu siapa yang dicabutnya tu. Masih dengan sanad yang sama, masih dalam riwayat yang sama lah, jalur yang sama. Kalau kita kata sanad tu makna rantaian sanad yang sama lah. Dalam ilmu hadis kalau dipanggil rantaian Az-Zahabiyah. Dalam hadis Az-Zahabiyah itu bermakna rantaian emas. Kalau hadis tu daripada Ibn Malik, Imam Malik, daripada Imam Malik, Anas bin Malik, lepas tu naik kepada Nafi' iaitu Maula Ibn Malik. Hadis tu tauhid kepada Rasulullah. Itu namanya silsilah Zahabiyah. Dia rantaian emas. Maknanya hadis tu tak ada cacat celah. Itu kena faham. Kalau mengaji hadis ada guru yang mengaji hadis kat sini nanti ya. Baik. Kemudian Khaithamah menceritakan bahawa malaikat maut pernah datang ke rumah Sulaiman. Datang lagi malaikat maut ni pergi ke rumah Nabi Sulaiman AS. Dia lalu melihat ke arah seorang dari teman Sulaiman. Ada seorang sahabat Nabi Sulaiman ni tadi. Dia terus menerus memandangnya. Dia tonung muka kawan ni. Macam kita masuk, orang luar masuk kan, tonung kita kan, siapa orang ni kan, macam tu lah. Kemudian siapakah orang tadi? Ketika dia keluar, orang maknanya malaikat maut tu menyerupai manusia, masuk ditonung muka sahabat Nabi Sulaiman sampai comel kawan tu. Lepas je orang tu tadi yang menyerupai malaikat maut keluar, maka tahu orang tu tadi tanya kepada Nabi Sulaiman. Sahabat tadi lah tanya, siapa dia tu? Dia adalah malakul maut, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kau nak lah malakul maut kan? Jawab Sulaiman, aku melihat dia memandangku seperti dia menginginkanku. Dia risik dulu. Macam kita lah kan, ada anak lelaki nak merisik, nak buat kena poi dulu. Tengok, pandangkan dulu kan. Dia nak risik teman Nabi Sulaiman ni tadi. Kemudian Sulaiman bertanya, lalu apa yang kau inginkan sekarang? Ni kisah ni dulu selalu kita dengar lah. Apa yang kau nak? Kemudian sahabat ni tadi minta Nabi Sulaiman hantar angin, panggil angin. Nabi Sulaiman ni ada kelebihan, dia boleh menyuruh makhluk-makhluk seperti mana binatang, samud, jin, burung, semua dia boleh suruh panggil angin. Kemudian bila Nabi Sulaiman ni panggil angin, suruh hantar sahabat ni tadi ke India. Tu dah. Daripada angin Nabi Sulaiman tadi, Nabi Sulaiman kan ada riwayat mengatakan wafat di Baitul Maqdis, jauh pergi ke India. Hantar ke India, kemudian Sulaiman memanggil angin membawa orang itu kepadanya. Pergilah ke India. Kemudian engkau tadi terus menerus melihat ke arah salah seorang temanku. Ini cerita tadi lah. Setelah itu malaikat maut datang kepada Sulaiman. Polik dia tengok orang tadi kan? Padahal ajalnya semakin tiba tapi masih nak lari lagi. Apalah kono sahabat kau ni. Kemudian Sulaiman pun berkata, tadi kau tahu menawih melihat muka sahabat aku. Sesungguhnya aku merasa hairan terhadapnya. Ni dah malaikat maut heran tengok orang tadi kan. Kemudian aku telah diperintahkan mencabut nyawanya di India. So hantar ke India, itulah namanya takdir. Bila dah takdir, itulah akhirnya. Tak boleh diubah-ubah lagi dah. Itulah takdir. Kemudian sementara dia berada di sisimu, Ibn Asakir menuturkan bahawa Khaithamah menceritakan Sulaiman bin Daud berkata kepada malaikat maut, jika engkau hendak mencabut nyawaku, beritahulah kepada hal itu. Ini cerita tadi lah. Cerita tadi dah habis lah. Maknanya dalam buku catatan Malakul Maut ada nama sahabat Nabi Sulaiman ni tadi yang diinginkan angin hantar dia ke India. Dalam masa yang sama, takdir Allah mengatakan dia memang mati ke India. Itulah kan. Itu sebab kita jangan kata kalaulah dan tak keluar tadi ni, tak adalah meninggal orang kat belakang kereta dan tadi dah. Bawa kereta, sahabat kat belakang accident meninggal. Itu sebab kita jangan kata kalau, itu membuka kepada sangka buruk dan pintu kepada syaitan. Jangan kata kalau. Kalaulah dah tak keluar rumah ni tadi, tak ada dan jatuh patah kaki dah. Bukan. Ini menunjukkan bahawa semua kehidupan kita telah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya merancang, Allah Taala yang tentukan. Rancang angin hantar ke India, maut pun sampai. Mana lagi pun tu sebab dalam Quran sebut ainama takunu yudrikumul maut dalam surah An-Nisa. Ainama takunu yudrikumul maut, mana kau berada pun ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah,
Walau mana pun berada, ya? Walau kuntum fi buruj, dalam keadaan rumah yang kebal, musyayyadah, kuat, kukuh, mana kematian akan datang menyebut. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruj musyayyadah. Buat rumah yang besar, yang kukuh binaannya, yang ada kunci, ya, yang kebal, hatta yang tak boleh masuk tombui oleh sesiapa pun, malaikat maut datang juga tombui, kan? Semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk kepada meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak riwayat kisah berkenaan meninggalnya Nabi Sulaiman. Baik, kita cerita satu-satu. Saya ada tambahan sikit, saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan kewafatan Nabi Sulaiman. Kisah dia amat menarik juga, kisah dia. Ya? Dia mendatangkan tauhid kepada diri kita. Ya? Bahawa syaitan, jin pada zaman Nabi Sulaiman, ketika mana Nabi Sulaiman wafat, bersandarnya Nabi di tongkat yang Nabi tu, yang Nabi Sulaiman pegang tu, bersandarnya Nabi di situ sampailah anai-anai memakannya. Dan jin tak sedar pun Nabi Sulaiman wafat. Kemudian jin tu, Nabi Sulaiman sebelum wafat, dia suruh jin buat binaan yang besar di bawah tanah. Maknanya jin itu tak tahu perkara ghaib. Bermakna jin tak tahu perkara yang ajal, semua tak tahu. Maknanya lemah. Kita sebagai makhluk lemah. Ni menunjukkan, kita cerita je lah, ya, kita cerita. Ibn Asakir menuturkan bahawa Khaitamah menceritakan Sulaiman ibn Daud berkata kepada malaikat maut, jika engkau hendak mencabut nyawaku, beritahulah kepadaku hal itu. Dia menjawab, aku tidak lebih tahu mengenai hal itu daripada dirimu sendiri. Aku hanya diberikan buku-buku tentang nama-nama orang yang akan mati. Ni macam sahabat burak-burak. Kalau kau nak ambil dan kat rumahnya bagi tahu. Ya. Tapi malaikat maut kata, ya, engkau sendiri lebih tahu bila kau nak mati. Nabi Allah, ya, boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kisah yang lain lah. Ya, ada kisah tu, doa tu yang hantar kepada Ratu Balqis, ya, berkenaan dengan surat. Dia tengok masa time berkumpul tu tadi tu kan, burung hudhud tak ada. La aron hudhud, tak jumpa burung hudhud. Kalau tak datang 5 minit lagi langsung boleh. Kata Nabi Sulaiman, datang burung hudhud. Dia melihat ada istana singgasana yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Itu yang dia hantar surat tu. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah nanti, kan. Baik, ni keadaannya tadi ni. Merendah diri malaikat maut ni kata kepada Nabi Allah, kan. Ya, kau sendiri lebih tahu daripada aku. Aku hanya bawa buku yang dah tertulis nama-nama sahaja, ya, berbanding dengan engkau, kekasih Allah, ya. Kemudian Ibn Abi Hatim meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas bahawa ada salah satu malaikat yang meminta izin kepada Tuhannya untuk datang ke rumah Idris. Ini cerita Nabi Idris pula, ya. Dia mendatanginya, lalu mendatanginya. Idris berkata kepadanya, apakah antara dirimu dengan malaikat maut terdapat hubungan? Idris tanya pula, adakah antara diri Sulaiman tadi dengan malaikat maut ada hubungan? Dia itu saudaraku, jawab. Nabi Sulaiman jawab, dia tu saudara dan, kan, berkawan dengan malaikat maut, nampak polik tu tuan, ya. Tapi panjang umur, kan. Ni lain cerita. Ni Nabi Allah. Apakah engkau dapat membantuku berbuat sesuatu di sisinya? Lanjut Idris. Ni cerita tadi lah. Lanjut Idris sendiri. Malaikat itu menjawab, jika untuk mengakhirkan atau memajukan kematian, aku tidak dapat melakukan. Akan tetapi aku akan berbicara dengannya untukmu. Naiklah di antara kedua sayapku. Malaikat maut dah naik ke atas. Ini malaikat lain dah ni. Dia berbicara dengan Idris, ya? Kemudian Idris nak minta sesuatu kepada malakul maut, nak mohon sesuatu ni, kan. Maka Idris segera menaiki malaikat maut, malaikat tadi, bukan malaikat maut, naik malaikat tadi, duduk di antara dua sisi sayapnya, lalu berangkat naik ke langit yang paling tinggi. Lalu dipertemukan dengan malakul maut sementara Idris masih berada di antara kedua sayap malaikat. Dah sampai ke langit yang tertinggi tu, Idris tadi masih berada dalam sayap malaikat tu tadi. Kemudian malaikat itu berbicara kepada malakul maut, aku ada keperluan denganmu. Ada hajat, ya. Nak datang jumpa dengan kau ni malakul maut, ya. Bagi pencabut nyawa ni ada hajat, ya, hajat daripada Idris ni tadi. Kemudian, ya, malaikat maut menjawab, aku dah tahu dah, tak payah bagi tahu. Dalam buku tu dah ada nama dah, kata malakul maut, tak payah bagi tahu.
engkau ingin mengatakan tentang Idris namanya telah dihapus, maknanya dah tak ada dah. Ada nama yang dikumpulkan, kemudian satu-satu demi satu gugur, hilang losap dipadam oleh malakul maut. Termasuklah Idris ni tadi, ajalnya hanya tinggal sekelip mata sahaja, kata malakul maut. Yang nak minta panjang umur, rupanya nama kat dalam buku catatan tu dah habis, dah kena padam. Maka ajalnya tinggal sekelip mata sahaja. Maka Idris pun meninggal di antara kedua sayap malaikat tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan ajal kita boleh datang tiba-tiba. Ya, ajal boleh datang tiba-tiba. Dia tak kira sakit ke tak sakit ke, umur lanjut ke tak umur lanjut ke. Tapi Nabi Muhammad dah bagi tahu siap-siap dah. Sittin wa sab'in, antara 60 70 tu, kan. 63 lebih tu up sikit, kan. 80 itu rezeki. 90 lagi banyak dapat buat amal. Atas 40 dah kena hati-hati. Bainas sittin wa sab'in, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur antara umat aku ni antara 60 ke 70. Bawah 50 pun ada yang dah meninggal dah. Tu maknanya ajal boleh datang tiba-tiba, tanpa disedari, tanpa ada petanda. Kalau diberi petanda oleh Allah Subhanahu taala, itu rezeki. Ada yang dapat tanda-tanda, rasa tak sedap, kan, rasa macam nak poi. Baru-baru ni budak kecil lagi kena langgar van poi. Mak pun tak tahu, kan. Selalu hantar tak ada lah van lalu kat situ. Tiba-tiba hantar hari tu van tu ada, kan. Agak sebelum ni mak hantar sampai dekat depan pagar tu, kan. Hari tu pula digerakkan hati oleh Allah, tak turun, pimpin tangan anak. Begitulah dikatakan ajal. Walaupun kita rasa menyusah, kita rasa seman, tapi itulah keadaan manusia yang tak lari daripada peraturan dunia, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, sunnatullah. Mati tetap mati, yang hidup tetap hidup, ya tuan-tuan. Baik, itu cerita Idris tadi. Baik, saya cerita sikit berkenaan dengan Nabi Sulaiman, kewafatan dia. Saya ada baca artikel tadi pada Jabatan Mufti Wilayah berkenaan dengan kematian Nabi Sulaiman ni. Ada banyak versi cerita dia, tapi setakat ni yang Mufti Wilayah kata tiada bukti serta lakaran sejarah, belum ada lagi. Tapi ayat Quran ada. Ayat Quran yang keempat boleh. Surah Sabah ada mengatakan bahawa wafatnya Nabi Sulaiman di atas tongkat. Saya baca sikit sebagai perkongsian. Ada cerita secara terperinci melainkan apa yang terkandung di dalam Quran Al-Karim seperti surah Sabah, An-Namlu dan Sa'ad. Kalau nak baca surah yang banyak cerita Nabi Sulaiman, baca surah An-Namlu, Samud, banyak cerita dalam tu. Kemudian dari surah Sabah, daripada firman Allah, falamma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanati al-jinnu an allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil fi azabil muhin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman. Ini cerita tadi dia bersahabat dengan malakul maut. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih. Seorang umat pun tak tahu meninggalnya Nabi Sulaiman, wafatnya Nabi Sulaiman. Satu makhluk pun tak tahu ketika itu. Kemudian melainkan semut putih, iaitu anai-anai yang memakan tongkat dia. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab, iaitu kerja borek yang Nabi Sulaiman tinggalkan. Jin senyap. Dia tahu Nabi Sulaiman dah tahu nak pergi. Jin senyap kau buat ni paling besar, paling mogah sekali. Maka dalam keadaan tu Nabi Sulaiman pun wafat di tongkatnya yang dipanggil sebagai min sa'atah. Kalau orang Arab ni dia ada dua beza. Satu asab, tongkat. Falamma Nabi Musa lempar tongkat, itu tongkat. Kalau min sa'atah ni iaitu tongkat yang ketika mana digunakan untuk mengembala kambing biri-biri, yang tunjuk keluar dan tunjuk untuk masuk. Tu tongkat yang Nabi Sulaiman gunakan. Tersandarnya Nabi Sulaiman di min sa'atah ni, lalu tunduknya. Kemudian satu orang, satu makhluk pun tak tahu tentang kewafatannya. Jadi apa yang membuatkan jin tahu? Nampak semut makan tongkat Nabi Sulaiman sehingga mana rapuh dan terjatuhnya Nabi Sulaiman. Tapi lama, bertahun-tahun. Ada riwayat mengatakan setahun, ada riwayat mengatakan 2 tahun. Banyak riwayat mengatakan bahawa itulah keadaan
bagaimana nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Tauhid itu. Itu sebab kita jangan minta tolong kat jin. Ya, walaupun jin hakikat boleh mengangkat, mengalihkan benda-benda yang borek, istana dan sebagainya, tapi jangan minta tolong dengan jin. Minta tolong Allah Taala. Pada hari itu Allah Taala tunjukkan bahawa tiada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Taala. Seorang pun tak tahu, jin sendiri tak tahu tentang alam ghaib. Bila matinya Nabi Sulaiman pun jin tak tahu. Itu pengajaran bagi kita, yang menunjukkan kematian boleh berlaku secara tiba-tiba. Ulama mengatakan bahawa amallah bismillah 21 kali tu, baca bismillah sebanyak 21 kali, insya-Allah akan terhindarnya daripada kematian yang tiba-tiba. Banyak sekarang kematian mengejut. Baru ni qari daripada Kelantan, Ustaz Al-Fadil Arwah, Ustaz Wan Ainuddin Helmi, muda 39 tahun. Antara qari yang saya rasa paling mungkin lah bacaannya, paling mungkin ataupun teliti bacaannya, makhrajnya, tajwidnya, paling tepat lah setakat ni, yang kita tahu. Tapi Allah Ta'ala ambil dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala meletakkan dalam syurga lah dalam keadaan dia mengajar Quran. Kalau tak, keluar TV1 tilawah interaktif, yang mengajarkan kita bacaan-bacaan Al-Quran. Penting tu kan. Tapi umur 39 dia tak kira 39 ke 93 ke, ni ajal. Kalau kita Allah Ta'ala sayang, cepatlah balik. Kalau kita rindu nak bertemu dengan Allah, cepatlah balik. Senang meninggal tuan-tuan. Tengah pasang lansir kat rumah yang dihadiahkan oleh kerajaan negeri Kelantan tu, kat Macang tu, sebab dia menang tilawah antarabangsa. Kemudian dia nak pasang lansir, rasa tiba-tiba belakang sakit. Dia rabuk belakang kan. Meninggal di sisi isteri dan anak-anak. Satu sakit, 1.5 dah meninggal. Disahkan oleh medik. Senang meninggal. Tak perlu nak nazak, tak perlu nak apa. Allah Ta'ala pilih bagi kita. Allah Ta'ala pilih kita lah dalam keadaan kita tengah sujud kepada Allah, dalam keadaan kita tengah bertasbih, dalam keadaan kita baca Quran lagi indah, tengah melantunkan kalamullah, Allah Ta'ala ambil nyawa kan. Indah tuan-tuan. Kita tak tahu apa amalan orang tu kan. Tak semestinya orang tu meninggal dalam keadaan sujud, dia meninggal dalam husnul khatimah. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi hakikat zahir yang kita tengok yang baik lah. Meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan tengah baru lepas sedekah. Tuan-tuan, itu semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menunjukkan apa? Malakul maut ni tak kira. Dia dah ada nama tu, Allah Taala suruh padam, terpadamlah bagi dia ajal. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang tak copek sesaat, tak lambat sesaat. Memang Allah Taala dah siap-siap sedia dah bagi tahu. Ada dua, summa ilaina turja'un, kata Allah, kemudian kepada kami lah engkau kembali. Summa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasai kematian. Banyaknya kematian yang mengejut sekarang ni. Hati-hati tuan-tuan dalam keadaan kita tak bersedia, tiba-tiba Allah Ta'ala fa akhadnahum baghtah. Allah Ta'ala tarik nikmat. Dalam keadaan kita bersukaria, baru elok Covid, dah berjoget kat Sunway tu tuan-tuan. Dah ada menari-menari dekat dalam Sunway Lagoon tu. Na'udzubillah min zalik. Mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berjoget-joget dalam bilik kan. Buat joget lah apa-apa dalam bilik tu. Buka lagu kat kuat kan, tak ada siapa nak tahu. Ini public mendatangkan fitnah kepada agama. Majoritinya umat Islam di Malaysia ni bukan orang luar. Kita tak salahkan mereka dan Muslim. Kita salah diri kita sendiri. Anak-anak kita, anak-anak muda kita kan, tak mahu ke masjid. Salah diri kita sendiri tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kan, yalah anak muda lepak-lepak tepi jalan tu kan. Kita pergi masjid, tak tahu tu dah. Dia dah no, ajak sekali tuan-tuan. Ajak sekali. Saya bukan kata tuan-tuan, saya kata diri saya sendiri. Lalu ajak masjid, ajak. Paling borek nak buat adalah mengajak kepada kebaikan lah. Tak mampu pakai hati lah tuan-tuan, doa. Tak mampu pakai tangan, man ra'a minkum munkara. Kalau melihat kemungkaran kena cegah. Guna kekuasaan kita. Kemudian tak mampu, gunalah akhir sekali yang selama-lama iman itu adalah doa. Doa itu senjata orang mukmin tuan-tuan. Baik, doa lah panjang umur. Itu sebab sebelum ni kita belajar keutamaan umur yang panjang. Utamanya mereka yang umur panjang. Baik dia panjang umur, jangan pendek umur. Dia panjang umur, andai seseorang itu baik, dia akan bertambah baik. Pendek umur panjang umur yang bagi orang jahat, makin lama banyak umur mudah-mudahan dia bertaubat. Dua kan.
Sebab ada dua larangan. Larangan meminta kepada kematian ketika dilanda musibah, ya. Larangan meminta kematian apabila dilanda musibah, tak boleh, hukum makruh, tak boleh, tuan-tuan. Nabi larang kita minta ketika dilanda musibah. Tetapi Nabi bagi minta kita mati bila ada 6 perkara berlaku. Antaranya, kepimpinan kita dipegang oleh orang yang jahil, yang tak tahu berkenaan dengan ilmu. Jahil tak boleh, tuan-tuan, ya. Boleh diminta mati dengan segera. Kemudian banyaknya polis, ya, jenayah-jenayah berlaku dan sebagainya. Al-Harith kemudian menjadikan Al-Quran sebagai seruling. Ingat balik, tuan-tuan, ya. Tujuan kita baca Quran ni bukan menjadikan Quran sebagai seruling, ya, yang kita perlagukan sahaja, sodap didongak. Kita jomput qari-qari padahal sedikit pemahamannya terhadap Al-Quran. Itu tanda-tanda besar tu suruh kita minta mati cepet, ya. Hukum diperjualbelikan antaranya, ya. Antara yang pertama tadi, kepimpinan dipegang oleh orang yang bukan ahli. Yang keduanya, banyaknya polis berlaku kerosakan kemungkaran. Yang ketiganya, hukum diperjualbeli, memutuskan silaturrahim, membunuh sesama kita. Tu dah okey tu. Nabi bagi minta mati kepada 6 perkara yang tadi. Last sekali, menjadikan Al-Quran sebagai seruling, ya. Padahal dia baca Quran tu tadi tak lopeh dari kerongkong memang, ya. Sufahaul ahlam, berfikirannya fikiran yang budak-budak. Sufahaul ahlam, yang baca Quran pemikiran tahap pemahamannya terhadap Quran amatlah sedikit, ya. Seperti mana keluar, ya, dia baca Quran keluar daripada kerongkongnya tak lopeh ke hati, ya. La taraqiyahum, tak lopeh ke hati, ya. Seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membaca Al-Quran, ya, amat sedikit pemahamannya, ya. Tapi bukan bagi kita ni baca Quran lah, kan. Sebab ada riwayat satu lagi mengatakan bahawa Imam Malik, bin Anas mimpi bertemu dengan Allah. Naik ke langit, tanya Allah Subhanahu Wa Taala, mana satu yang kau cinta wahai Allah? Mimpi ni, riwayat ni sahih, ya. Imam Malik bin Anas mimpi bertemu dengan Allah, bertanya dengan Allah Ta'ala, mana satu yang kau cinta wahai Allah? Antara manusia yang baca Quran tapi tak faham makna, dengan manusia yang baca Quran yang faham makna, Allah Ta'ala kata apa? Dua-dua aku cinta. Maknanya, tuan-tuan, jangan tak baca Quran. Dua-dua Allah Ta'ala cinta. Banyak kali ulang tu. Jangan jadikan Quran sebagai seruling. Seruling ni makna hanya lantunan semata-mata. Tajwid, sabah, jiharkah, ras, hijaz, nahwan, bayati. Hanya sekadar tu je, kan? Tu punya. Adakah kita mentadabburnya? Afala yatadabbarun al-Quran? Adakah kita mentadabbur makna-makna Quran? Tajwid penting, dengung penting, panjang penting, pendek penting, tapi lebih penting daripada itu makna dia. Petunjuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi dalam tu. Bahawa banyak cerita mati dalam Quran, bahawa banyak cerita zina dalam Quran, ya. Orang yang berzina hukum mi'atul jaldah, sobek 1 kali, tak dapat sobek yang dah berkahwin muhsan, ya, diberajam dengan batu sampai mati. Banyak hukum-hukum yang kita tak laksanakan. Tilka hududullah, hukum hudud, kan. Itu perjuangan lah tu, perjuangan kita insya-Allah, ya tuan-tuan. Kita kena mentadabbur makna-makna ayat Al-Quran, ya. Yang paling besar sekali, ya, Nabi suruh minta, bukan Nabi suruh minta, Nabi bolehkan minta mati pada 6 keadaan tadi, ya. Hukum diperjualbelikan, bolehnya letak arak dalam makanan. Macam mana orang tu, tuan-tuan, ya. Hukum-hukum yang diperjualbelikan membolehkan semua, ya. Al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Tengah-tengah ada syubhah. Pilih, tuan-tuan, ya. Kita syubhah kita tinggalkan, ya. Yang kita yakin kita makan. Kebanyakan yang masuk dalam badan kita ni, kan, itu sebab jadi hati kita korek. Saya cakap diri saya sendiri, makan tolan dia, kan, tak tengok kandungannya halal ke haram ke. Itu sebablah hati kita jadi korek, ya. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bih, kullu lahmin nabatal haram fannaru aula bih. Setiap daging kita yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bih. Hati-hati, tuan-tuan, bagi anak makan, bagilah halal, ya. Bagi yang halal, jangan bagi daripada sumber rezeki yang tidak yakin, tidak pasti, tuan-tuan. InsyaAllah, kita nak mati pun senang. Itu semua ada berkaitan dengan mati tu. Semua ada kaitannya dengan sakarat. Ringannya sakarat seorang itu disebabkan amal kehidupan dia.
Ya, buruk amal boreklah sakarat Ya. Banyak amal senanglah sakarat tapi semua akan rasa sakit. Itu yang pastinya semua akan rasa sakit. Cuma keadaannya tak tahu tuan-tuan. Kita sendiri yang rasakan. Ya. 10 minit lagi saya rasa cukup dan sampai di sini ya. Pertemuan kita. Saya menggantikan Ustaz Rajab ya yang ngajar kitab lain lah. Jadi saya dapat telefon daripada Al-Fadil Ustaz ni terkejut juga kan. 2 kali lah Al-Barzah minggu ni. Nampak kita dah dokek dengan kematian, nampak tu kan. Dah dokek tu 2 kali ziarah dalam seminggu. Ya. Lalu tepi kubur tu jangan lupa bagi salam. Sebab apa? Sebab memang disunahkan. Jangan buat tak tahu. Nabi sendiri pun bagi tahu Aisyah. Apa kau buat tak tahu ya lalu depan kubur ni bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Bagi salam. Assalamualaikum. Sejahteralah ke atas kamu ya ahlad diyar, ahli sejahtera, memang sejahtera. Minal mu'minin, daripada mukmin. Wal muslimin wa inna insyaallah lepas ni jangan risau, dia akan menyusul. Itu kalimah tauhid yang percaya akan kematian ya tuan-tuan. Inilah kita kadang-kadang ni lupa manusia ni memang sifat besok lupa tuan-tuan ya. Ini belajar besok lupa lah. Itu sebab kita kena tikrar, ulang demi ulang ya. Biarlah orang sebut banyak kali tentang mati pun, yang penting ulang Semalam imam sebut mati. Aina pun imam ingat mati lagi. Lepas tu ustaz datang ingat mati. Memang kita akan mati. Memang confirm mati. Jangan risau. Ya, setiap dah ditentukan, ya. Rezeki, ajal, jodoh, umur semua Allah Taala tentukan. Itulah beriman kepada qada dan qadar. Ya, beriman dengan sifat al-haya, beriman dengan sifat al-qudrah, beriman dengan sifat iradah. Itu semua kena belajar tauhid tu. Belajar dengan Fadil Ustaz Azri lah. Dia lagi hebatlah ilmu tauhid belajar semua tu tuan-tuan. Qiyam bi nafsih. Kalau kita mendalam, kita akan rasa diri kita rasa lebih mendalam jiwa kita, tasawuf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan ilmu tasawuf tuan-tuan. Ya, walaupun dengan mengutip secebis sampah. Tasawuf lah tu. Kalau kita tak ada tasawuf, sampah depan mata kita, daun pun kita tak kutip tau. Jangan kau jauh lah kan. Jangan kau jauhnya, tarik cicak kat senyap Tunggu siap kutip tuan-tuan. Ya, kita nampak tunggu siap. Jangan. Kita sendiri baru ada tasawuf ya, supaya apa? Supaya setiap amal itu dicatat oleh malaikat dengan amal kebaikan insya-Allah. Ya. Cukuplah sampai situ ya. Yang ambil wuduk boleh ambil wuduk dulu. Ya dah tolopeh tu boleh ambil wuduk insya-Allah. Ya, saya minta maaf terkasar bahasa ataupun nak kau gampeh kelas tak? Saya bukan gampeh, saya ganti. Bukan gampeh kelas ya. Saya ganti kepada kelas Ustaz Rajab insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri ya. Kita baca doa sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.